Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas akidah pada hari ini, Muallimah telah terangkan tujuan agama Islam yang pertama, iaitu Islam sebagai rahmat daripada Allah. Sebelum ni kita telah mempelajari ada 5 tujuan agama Islam diturunkan, dan Muallimah telah beri keyword untuk setiap tujuan agama Islam diturunkan. Okay, kita buat sedikit ulang kaji tentang 5 tujuan Islam diturunkan. Yang pertama, ada 5 sama sekali. Yang pertama ialah Islam sebagai rahmat daripada Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan kelemahan manusia. Yang ketiga, untuk memansuhkan agama yang terdahulu, iaitu agama-agama samawi yang dibawa oleh para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Yang keempat, untuk melengkapkan agama samawi yang terdahulu yang juga dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, untuk kemaslahatan manusia ataupun untuk kebaikan, keharmonian manusia yang hidup di dunia. Baik, apa isi penting yang kita dapat daripada Islam sebagai rahmat? Yang pertama ialah manusia diberikan kelebihan berbanding makhluk lain, iaitu manusia dikurniakan akal. Apa tujuan akal? Akal digunakan untuk mentadbir alam sesuai dengan tujuan asal penciptaan manusia, iaitu sebagai khalifah di muka bumi, dan juga untuk mentadbir alam supaya menjadi tempat tinggal yang harmoni untuk semua makhluk. Tapi akal sahaja tidak cukup untuk mentadbir alam. Akal ini memerlukan panduan agama. Dan orang yang layak mentadbir alam ialah orang yang pertama bertakwa kepada Allah, iaitu dia takut kepada Allah, hanya melakukan perkara yang disuruh oleh Allah. Dan yang kedua, orang yang paling faham ajaran Islam. Jadi, Allah mengurniakan Islam ini sebenarnya sebagai panduan, sebagai guideline, sebagai manual kehidupan kita, dan juga sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah tak akan mensia-siakan manusia ni hidup terkapai-kapai dekat bumi ni tanpa sebarang panduan. Sebab tu Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan agama Islam, mengutuskan para nabi untuk mengenalkan manusia tentang Islam. Jadi Islam ni sebenarnya seperti satu hadiah kepada manusia. Sebab itulah Islam disebut sebagai rahmat. Bagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 83, "Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Yang bermaksud, apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal kepada Allah tempat taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan rela hati, suka ataupun terpaksa, dan kepadanya mereka dikembalikan. Ayat ini menunjukkan bahawa untuk manusia tiada agama yang paling sesuai yang boleh membantu kita untuk hidup di dunia ini selain daripada agama Islam. Dan kesempurnaan Islam ni merangkumi semua aspek dalam kehidupan. Seperti di tahun 4, semua dah belajar tentang Islam ini. Kesempurnaan Islam ada 3, iaitu Rabbani, Syumul dan Alami. Yang Muallimah nak tekankan di sini ialah Islam ini ialah agama yang syumul, merangkumi semua aspek dalam kehidupan. Dari segi pengurusan harta benda, dari segi jasmani badan kita ni, dari segi rohani, apa dalaman yang kita perlu, pemantapan dalaman yang kita perlukan, dari segi akhlak, dari segi peribadi kita, dan dari segi hubungan kita dengan masyarakat. Okey, sebagai contoh, dari segi harta benda, apa yang Islam dah ajarkan? Islam ajar tentang zakat, Islam ajar tentang sedekah, Islam ajar juga tentang pengurusan harta pusaka. Kalau dari segi jasmani, apa yang Islam ajar? Islam ajar supaya kita ni sentiasa menjaga kesihatan tubuh badan, menjauhi perkara-perkara yang memudaratkan diri kita sendiri, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dari segi rohani, Islam ada ajarkan tentang
amalan-amalan berpuasa, solat, berzikir untuk bagi menenangkan hati. Dari segi akhlak dan peribadi diajarkan daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, semuanya ada diajarkan melalui Rasulullah. Macam mana cara kita nak makan, macam mana cara kita nak tidur, macam mana kita nak keluar rumah, semua tu dah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang paling penting dalam Islam mengajarkan kita tentang hidup bermasyarakat. Contoh yang paling senang, orang kaya ada harta yang perlu dibelanjakan kepada orang miskin, dan dalam harta orang kaya itu ada hak orang miskin. Okey, Mukadimah nak tunjuk satu video berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Bagi Nabi SAW, urusan makan merupakan masalah yang sangat sederhana. Prinsip beliau, kalau ada dimakan, kalau tidak ada, beliau puasa. Beliau tidak pesan untuk dimasakkan yang aneh-aneh, atau minta istri untuk didatangkan makanan yang merepotkan dirinya. Kemudian, hal istimewa lainnya, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau berselera, beliau akan makan, dan jika kurang selera, beliau tinggalkan. Sama sekali tidak mencela makanan, tidak memberikan komentar untuk makanan. Kita bisa simak bagaimana persaksian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW itu sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai, beliau akan makan, dan jika beliau tidak selera, beliau tinggalkan. Okey, begitulah contoh macam mana Islam mengajar merangkumi semua aspek dalam kehidupan. Sedangkan cara makan pun Nabi ajar kita supaya tidak mencela makanan yang dimakan. Sebab itulah tanpa Islam manusia akan sesat, sebagaimana yang berlaku kepada masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Okey, lagi satu video untuk Mukadimah kongsikan bagaimana kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Nabi menyampaikan Islam. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah perkataan Arab yang bermaksud jahil. Masyarakat pada zaman ini tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk, serta menilai nilai Islam sebagai panduan hidup. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dapat dilihat dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Dari aspek politik, masyarakat Arab Jahiliyah hidup secara kabilah yang diketuai oleh seorang syekh dengan ciri-ciri tertentu. Selain itu, aspek ini dilihat pada pentadbiran di Mekah yang diuruskan oleh badan atau jabatan seperti Darun Nadwah. Masyarakat Arab Jahiliyah menjalankan aktiviti pertanian seperti sekoi dan padi. Mereka turut mengusahakan bidang ternakan seperti unta, kambing dan biri-biri. Manakala aktiviti perdagangan dijalankan sehingga ke Asia melalui laluan sutera. Namun begitu, perniagaan yang mereka jalankan hanya mementingkan keuntungan, mengamalkan riba dan menipu timbangan. Dari aspek sosial, masyarakat Arab Jahiliyah menganuti beberapa agama seperti Watani, Majusi, Yahudi, Nasrani, Animisme dan Hanifah. Mereka juga mempercayai amalan khurafat seperti menilik nasib, sihir dan kuasa azimat, serta memandang rendah kepada kaum wanita dan hidup dalam kemaksiatan. Namun begitu, mereka juga mengamalkan sikap yang baik seperti memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri. Kehidupan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam sangat berbeza. Berdasarkan video tu pun kita dah boleh dapat dengar beberapa amalan yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah ini. Apa yang berlaku sebelum kedatangan Islam ialah keadaan yang tidak selamat, perempuan yang tidak dihormati, anak perempuan dibunuh, derita dan sengsara, dan juga
menjadi hamba kepada nafsu. Tiada panduan agama, hanya hidup berdasarkan mengikut apa yang rasa seronok. Bila dia rasa seronok, dia akan buat apa sahaja yang nak dilakukan. Tapi setelah Islam datang, beberapa perubahan berlaku. Kehidupan lebih aman dan sejahtera, lelaki dan perempuan dilayan sama rata, keselamatan lebih terjamin, dan juga lama-kelamaan di Mekah Islam menjadi contoh ikutan. Jadi dengan kedatangan Islam selepas Nabi Muhammad SAW diutuskan, Islam membantu manusia untuk membezakan antara petunjuk dan kesesatan. Petunjuk ialah kita tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kalau kita tak tahu, kita akan berada dalam keadaan kesesatan. Dan Islam juga membezakan kebenaran dan kebatilan. Kebatilan ni ialah sesat, perkara-perkara yang salah. Contohnya kalau kita dah tahu dah berbohong itu salah, dosa. Mencuri itu salah. Tidak mengikut peraturan tu salah. Tapi kalau Islam tak ajar perkara-perkara tu salah, mungkin ada yang kata perkara-perkara tu bergantung kepada setiap individu. Jadi tak bolehlah kalau Islam kata berbohong salah, salah lah. Tak ada lagi istilah berbohong sunat semuanya. Dan juga Islam boleh membezakan perkara yang memberi manfaat kepada manusia dan juga perkara yang mendatangkan mudarat kepada manusia. Baik, seterusnya kita nak buat sedikit latihan di muka surat 9 dan muka surat 10. Yang ini Mukadimah akan kongsikan dalam video yang seterusnya. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah tengok sebelum ni 5 tujuan agama Islam diturunkan, dan juga Islam sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membantu manusia menguruskan kehidupan dengan lebih baik. Jadi akhir kata, jazakumullahu khairan katsira. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.